Okey, pastinya kita belum menang. Kita dalam perjuangan untuk sama-sama kita memastikan pandemik COVID-19 ini dapat dihapuskan dari muka bumi ini. Tapi perjalanan kita masih lagi panjang walaupun ia memerlukan sebenarnya kerjasama daripada semua. Betul. Cuma malangnya masih lagi ada yang tidak patuh SOP, langgar SOP. Masih lagi dicatatkan harian berkaitan dengan kompoin dikeluarkan bagi mereka yang ingkar kepada SOP ini. Pelaksanaan total lockdown yang akan bermula 1 Jun pun akan sia-sia kalau rakyat Malaysia masih lagi ingkar dan tidak mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan, dan ini juga merupakan salah satu nasihat untuk terus mengamalkan self lockdown bermula sepanjang minggu ini sebelum pelaksanaan total lockdown pada 1 Jun nanti. Jadi ini juga merupakan salah satu peranan komuniti lah dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Jadi ini juga merupakan salah satu peringatan untuk kita sama-sama juga sebagai rakyat Malaysia, kerana kita sudah menghadapi situasi ini pada Mac 2020. Jadi kita tahu sudah bagaimana pergerakannya, bagaimana situasi dan juga suasana sebenarnya. Jadi kita tidak ingin juga menimbulkan kegusaran panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya, jadi seperti mana dinyatakan dulu, mana kata kalau sebelum ini kita lihat bila ramai yang buat pembelian panik tu yang macam-macam pembaziran boleh berlaku, dan kita mengharapkan supaya anda sentiasa mengawal diri. Kita dah belajar daripada kesilapan lalu, diharapkan tidak berulang lagi kerana telah dijamin bahawasanya bekalan barangan masih lagi akan ada, sentiasa ada untuk keperluan harian. Cuma sekarang ni ada secara dalam talian kan, boleh saya dalam talian, tak ada masalah sebenarnya. Okey, dan untuk kita bercakap lagi lebih lanjut berkaitan dengan peranan komuniti dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini, kita bersama-sama tetamu pada waktu ini iaitu Dr. Hasvaniza Abdul Halim, merupakan pegawai perubatan pegawai epidemiologi Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum, selamat pagi kepada baik. Doktor, kalau kita melihat bagaimana catatan yang dilaksanakan setiap hari diumumkan masih lagi ada ramai yang langgar SOP, dan kalau kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kanan Kuasa Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyuarakan juga kebimbangan berhubung kluster dari sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melanggar SOP bagi PKP 3.0 ini. Dan susulan daripada itu sebenarnya ada lebih kurang 24 kluster Aidilfitri direkodkan oleh Kementerian Kesihatan sehingga 27 Mei. Jadi kluster yang cukup banyak. Maknanya masih ramai lagi yang cuba-cuba walaupun tahu betapa bahayanya untuk kita melanggar SOP ini, sebab bayangkan kes harian makin tinggi dan akhirnya terpaksa kita laksanakan total lockdown. Jadi bagaimana sebenarnya peranan komuniti itu sangat penting dalam situasi yang kita alami pada hari ini, Doktor. Okey, laporan itu benar. Okey, COVID itu benar. Betul seperti yang cakap. Semua kita memang terdapat banyak laporan dan banyak juga reported case yang di mana kes-kes positif COVID-19 ini walaupun ada yang mendapat kebenaran dengan pelbagai alasan, ada juga yang curi-curi. Yang curi-curi keluar beraya. Ada yang merentas daerah, merentas negeri untuk pergi beraya, dan akhirnya kes ini positif. Kerana di mana tempat yang dia beraya itu ada kes positif. So dia menambahkan jumlah-jumlah dan peningkatan kes ini. So saya memang nasihatkanlah kepada semua masyarakat kita supaya patuhi SOP untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga. Jika seorang di rumah positif dan boleh menyebarkan kepada ahli rumah, bayangkan di dalam rumah itu terdapat orang tua, terdapat juga kanak-kanak. So dia menyebabkan semua orang dijangkiti. So memang masyarakat perlu patuh. Ini dapat mengurangkan, ini dapat kita kurangkan jangkitan, kita bendung penjangkitan ini sendiri. Masyarakat perlu patuh semua SOP. Ada reason, ada sebab kita buat SOP ni. Untuk semua masyarakat kita patuhkan kepada arahan supaya kita sendiri tak ada komplikasi daripada COVID-19, tak ada jangkitan bertambah banyak. Itulah. Kalau kita lihat pun dalam sepanjang minggu ini sudah pun genap 2 minggu setelah perayaan Aidilfitri. Itu sebabnya wujudnya beberapa kluster baharu raya juga. Bukan saja apa yang doktor katakan tadi, mereka yang berada di sisi rumah, bagi mereka yang ialah berjaya merentas negeri secara benar ataupun dilarang, tetapi juga semasa mereka melanggar juga SOP dengan memanggil jiran ataupun siapa sahaja untuk datang berziarah semasa Hari Raya Aidilfitri, itu pun sudah ialah merisaukan, kerana bukan saja positif dalam kalangan rumah, tetamu pun datang positif juga. Itu sebabnya ada kluster raya yang juga dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan baru-baru ini. Cumanya kalau kita lihat pada waktu inilah dalam kita melihat kluster raya baru-baru ini juga,
dan difahamkan akan bertambah bilangannya, bukan sahaja di kawasan-kawasan tertentu tetapi juga kalau kita lihat Kelantan 851 untuk kesnya semalam. Dan juga kalau kita lihat semasa raya, sebelum raya, ramai yang ke Pantai Timur. Jadi apa yang kita boleh jangkakan sekiranya kluster raya ini akan bertambah dan ialah menjadi satu kluster yang cukup-cukup menggerunkan. Okey, jika satu rumah sajalah positif dahulu. Bayangkan dalam rumah tu terdapat suami, isteri yang bekerja. Suami isteri yang bekerja itu sebarkan kepada rakan-rakan di office. Balik ke tempat kerja dah sebar ke tempat kerja pula. Rakan-rakan di office pula bawa balik rumah pula. So bayangkan berantaian tu makin besar. Okey, katalah dekat office tu yang positif tu 2-3 orang. Kita bayangkan 2-3 rumah yang akan dijangkiti pula di rumah sana. Di rumah masing-masing yang kawan-kawan sekerja. Dan jika dalam rumah itu ibu bapa yang bekerja, dia hantar taskar sebab taskar masih buka. Taskar masih buka, nursery masih buka. Bayangkan kanak-kanak dalam nursery itu sendiri. Berapa ramainya yang dijangkiti. Dalam anak-anak nursery itu pula bawa pula ke rumah. Baik, boleh bayangkan banyak mana jangkitan itu akan berlaku. Okey? So, itu yang kita, masyarakat kena faham. Kenapa patuh SOP itu sangat penting. Ya. Okey, sebab kita tak nak penularan itu makin besar, makin banyak rumah yang kena, makin banyak kediaman yang kena, banyak ahli-ahli rumah yang kena. Okey, mungkin ada ahli rumah yang tak keluar rumah. Mungkin isteri tak keluar rumah. Tapi suami bawa ke rumah daripada tempat kerja. Mungkin dijangkiti sebabkan rakan yang lain tu ada yang curi-curi beraya. So itulah punca dia. Sebab orang curi-curi ni mungkin dia tak bagi tahu kawan-kawan yang lain. Sebab curi-curi kan. Ya, betul. So dia hide a few things. So itu yang benda yang kenalah kita. Dari kluster raya jadi pula jadi kluster tempat kerja. Dan kluster di tempat didikan dan sebagainya. Begitulah rantaian yang kita boleh gambarkan jugalah bagaimana tersebarnya COVID-19 ni. Ya, orang kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tanah jua. Sebab dalam kita nak curi-curi tu, bila ada berlaku kes positif dalam kalangan tempat yang kita curi-curi pergi tu, akhirnya tersebar jua dan terdedah jua apa yang anda lakukan. Tu akhirnya nanti malu datang sendiri juga. Tapi sama-sama lah kita doakan tidak berlaku demikian. Cuma bila cuba-cuba ni akhirnya akan menjadi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Jadi apa kepentingan dari segi macam pemakaian dan juga penjagaan fizikal contohnya. Kalau nak pergi jugalah ataupun kata atas keperluan yang tertentu perlu pergi ke mana-mana. Kenapa perlunya kita memakai pelitup separuh muka dan melakukan tindakan yang sesuainya. Walaupun anda berada di rumah yang anda rasa macam tak perlu untuk kita pakai pelitup muka. Okey, contohnya di dalam rumah, kita kadang ada tetamu yang datang ataupun orang luar yang datang. Sepatutnya kita tak boleh ada tetamu. Kita tak galakkan ada tetamu. Pakailah mask penjarakan walaupun kita kenal ataupun mungkin jiran, mungkin dia bercakap sedikit pun, pakailah mask walaupun jiran tu sebelah. Kita cuba untuk kurangkan. Benda ni adalah norma baru. Memang agak susah setengah orang untuk menerima. Itu jiran saya saja. Perlu ke saya pakai mask? Tetapi kita tak tahu status dia. So lebih baik kita pakai mask contohnya dekat kawasan rumah. Dan kepada semua yang perlu keluar daripada rumah, lagi-lagi kawasan yang sesak atau nak membeli barang keperluan mesti perlu juga beli. Tetapi kita rancang. Pertama kita rancang, jangan perlu hari-hari kita pergi ke kedai. Kita rancang mungkin dalam 2 minggu dah buat list apa barang nak beli. So kadang-kadang kalau kita tak buat list, kita mudah terlupa. So boleh pergi kedai banyak kali. So kita listkan dahulu, kita rancang. Itu jika perlu. Kalau boleh beli online is much better sebenarnya. Kuranglah sedikit kurang risiko kepada. Dan jika balik rumah lepas pergi kedai, apa yang kita buat? Kita tukar baju, kita cuci badan kita, mesti basuh tangan ataupun bawa hand sanitizer ke mana. Pemakaian mask ni memang dah diwajibkan. Tetapi untuk cara-cara pemakaian mask pun penting. Tak maulah yang melurut, tak maulah tahu dekat bawah dagu. Okey, so itu yang penting. Kenapa pemakaian mask? Sebab virus ni dia dalam droplet. Okey, itu yang semua kita tahu sekarang. Droplet. Airborne tu mungkin akan diceritakan lagi. Tetapi kalau droplet tu bila orang yang COVID-19 yang positif, so dia batuk, dia bersin ataupun memakai mask tak betul. So mungkin droplet tu boleh jatuh ke permukaan dan kita pegang. Lepas tu orang yang pegang tu pula sentuh-sentuh muka.
So itu punca. Sebab tu kita selalu kena pakai sanitizer. Bila pegang permukaan, pakai hand sanitizer. Okey. Dan pakailah mask betul-betul. Pakai mask yang janganlah asyik recycle mask yang sama. Sila buang. Itu pun kena tekankan juga, Doktor. Jangan memakai yang sama. Jangan pakai mask yang sama. Maksudnya dalam sehari itu, ambil masa dah berapa jam dah pakai itu, buang. Dan buanglah di dalam tempat yang tertutup. Janganlah merata-rata buang. Okey, sebab mungkin kita yang bersin, bukan kita lah pembawanya. So buang dalam bekas yang tertutup. Ataupun ikat dalam plastik dan buang. Okey, itu kurangkan terendahan kepada orang lain dan jugalah bertanggungjawab kepada kepada masyarakat, kepada diri sendiri. Kita belajar bertanggungjawab. Masyarakat kita kena disiplin dan kena bertanggungjawab untuk diri, keluarga dan juga orang lain. Itulah kalau kita sebut berkenaan penggunaan pelitup muka yang betul ni, memang kita sering kali lagi lah juga war-warkan kepada anda bermula pelaksanaan PKP yang pertama. Tapi dengan wujudnya 3 varian baru di negara kita, menggerunkan lagi, ataupun itu sebabnya peningkatan begitu cepat kerana jangkitannya juga begitu cepat untuk 3 varian dari UK, India dan juga Afrika Selatan. Tapi masyarakat tidak begitu peka berkenaan dengan 3 varian ini. Mereka hanya ialah tahu SOP dan sebagainya, tapi sebenarnya ada juga yang terlepas pandang, bukan saja di tempat kerja, di rumah dan sebagainya. Bagaimana, Doktor, kita nak berikan mereka pemahaman bahawa dengan adanya wujud varian ni, COVID ni lagi mengganas. Ramai yang beringat sebenarnya, Doktor, tentang perkara ini. Okey, I think bila kita dengar, bila dah kerajaan semalam pun dah announce lockdown, PKP penuh. Itu ada satu petanda sebenarnya. Apa maksud dia? Kenapa daripada PKP saja kepada PKP penuh? Maksudnya dengan keadaan katil di ICU, dengan keadaan di ward, maksudnya peningkatan tu terlampau banyak dengan yang cepat. So, kena terdapatnya variasi-variasi VOC ni atau variation of concern ni, variant of concern ni kepada masyarakat. Mungkin dah berada di masyarakat kita, berada dalam jangkitan tu, berada di komuniti. So, masyarakat kita kena alert. Kenapa it's happen? Kenapa ia berlaku? So, bila ia berlaku begini, maksudnya kita kena sentiasa ambil makluman, info. RTM sudah keluarkan, media sosial sudah keluarkan. Semua benda-benda ni, fakta ni dah ada. Okey, fakta-fakta ni dah diberitahu oleh kerajaan kepada semua. Dan kena faham kenapa bila tiba-tiba daripada jumlah yang sikit tambah dengan banyak dengan cepat. So mesti ada reason, mesti mungkin sebab tu kita cakap varian yang sangat ganas. So dia boleh meragut nyawa. Okay, kita nampak banyak rekod-rekod ataupun cerita-cerita yang dipaparkan di media sosial menceritakan bagaimana korban nyawa walaupun orang tu muda. Okey, meragut nyawa satu keluarga tu sampai 2-3 orang satu keluarga. Nak menahan nak menjaga emosi itu sendiri untuk orang yang dah kehilangan keluarga. So boleh bayangkan kalau berlaku kepada keluarga kita sendiri. So itu yang paling penting lah. Untuk tu ambil cakna, ambil tahu apa yang berlaku pada keadaan sekarang dan kenalah sentiasa patuh SOP. Kita rakyat Malaysia, disiplin tu memang sangat penting sebenarnya. Kalau disiplin tu tak ada, memang akan susahlah untuk kita nak membendung. Sebab sebenarnya masyarakat ni adalah pejuang barisan hadapan. Bukan kami saja di Kementerian Kesihatan saja ataupun ada frontliner saja. Sebenarnya masyarakat adalah pejuang barisan hadapan. Kalau mereka tak sama-sama dengan kita, satu layer saja yang halang, banyaklah yang akan jatuh sebenarnya. Ya, betul. Tapi kita lihat mereka berada di barisan hadapan pun walaupun dengan penuh kedirinya dan masa yang sama mengenakan PPE dan sebagainya, tapi masih lagi boleh dijangkiti. Bayangkan kalau kita ambil sambil lewa dengan varian-varian baru yang ada sekarang ini, lagi berbahaya. Kita tahu dalam kalangan kita, anda sendiri, anda tak tahu, mungkin anda pembawa ataupun anda berada bersama dengan orang yang pembawa yang tak sedar diri mereka dijangkiti COVID-19 secara tidak sedar. Tapi ini yang kerana pentingnya kita berkaitan dengan perkara ini. Kerana kalau kita melihat kepada kes sporadik, punca jangkitan COVID-19 semakin meningkat. Ini situasi yang kita hadapi sekarang. Tidak seperti mana PKP yang pertama dulu. Kali ini lebih dahsyat. Jadi itu memerlukan keperluannya seperti diumumkan semalam tentang total lockdown tersebut. Dan kalau dahulu kita bimbang kepada orang tua kita, warga emas, tapi sekarang orang muda pun dah mula dijangkiti. Malah kalau ikut daripada catatan pada Kementerian Kesihatan, umur setahun setengah sampailah yang ke atasnya sampai umur 20 tahun lebih kurang begitu dah mudah dijangkiti, dan kes kebanyakannya juga daripada kalangan umur ini. Keperluan untuk kita memastikan bahawa kita tidak sambil lewa
tentang bukan sahaja warga emas tapi juga bagi anak-anak muda ni bagaimana dan juga anak-anak. Okey. Saya selalu menasihatkan kepada bila kami menjalankan siasatan, kami mendapati ada ibu bapa yang membawa anak-anak pergi bersama, pergi membeli belah, bersama-sama pergi beraya, curi raya tadi. Kenduri. Kan? Kenduri. Ada yang pergi jiran sebelah, tak apalah jiran sebelah. Bolehlah pergi sama. Sebab tadi takkan tinggalkan pula. So, itulah punca-punca sebenarnya. Mungkin pada yang PKP 1, orang lebih takut. Hati-hati. Tapi kena sebab selepas 1 tahun setengah, dia merasakan jadi benda tu jadi relax. Tetapi sekarang masalahnya, bila jadi relax, kita punya variance tu yang lebih ganas. So, dia mudah menjangkiti kepada semua orang sebenarnya. Dan kanak-kanak yang kita bawa ni dah terdedah. Sebab bila pergi beraya ataupun pergi bersama cucurin saja, mesti ada makan. Mana ada orang makan pakai mask. So ini dah puncanya, mudahnya orang-orang dan keluarga ataupun kanak-kanak ataupun orang tua ataupun orang muda, sebab kita dah used to it, ataupun norma tu dah tak masuk dah. Okey, dah biasa sangat pergi. Okey, dulu saya dah biasa pergi parti. Dulu saya dah biasa pergi kenduri. Saya dah biasa. Saya rasa dah setahun ni tak boleh tahan dah katnya. So dia buat semula. So benda-benda macam itulah kita kena sebenarnya ingatkan. Sebenarnya bila COVID-19 ni diganas, bila atas dia boleh meragut nyawa. So kita kena ingat setiap kali nak buat satu benda tu, nak ibu bapa ataupun kalau ibu bapa yang nak bawa anak, fikir, patut ke saya bawa? Okey, mungkin step down. Okey, stop. Okey, mungkin salah seorang saja perlu, antara ibu atau bapa, atau lebih baik bapa, ke anak-anak boleh menjaga anak di rumah, yang mana yang lebih sesuai. Okey, ataupun sesiapa, tinggalkan anak kat rumah. Dan jika anak-anak di taska yang bergejala, mungkin jangan bawa. Okey, boleh bagi tahu kepada majikan anak bergejala dan perlu dijaga, ataupun perlu dibuat pemantauan. So itu penting sebenarnya. Okey, doktor, dengan pelaksanaan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan, walaupun kita masih lagi jauh untuk mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok 80% daripada populasi Malaysia, ada juga individu ataupun mereka yang sudah pun lengkap 2 dos. Tetapi mereka, walaupun mereka dah lengkap 2 dos, ada imuniti dan sebagainya, tapi mereka juga perlu mematuhi SOP pada masa yang sama. Masih juga pakai pelitup muka, tidak bolehlah sambil lewa mereka ini tebal dan sebagainya. Kerana ada juga yang kita lihat, mereka boleh keluar ke mana-mana saja walaupun sudah lengkap 2 dos dan sebagainya. Bagaimana pula bagi mereka yang menerima imunisasi? Ya, untuk orang yang sudah divaksinkan, okey, patuhlah SOP juga. Sebab kena ingat, tak ramai dekat luar tu yang belum yang dah telah divaksinkan. So kita jangan jadi pembawa, jangan jadi penyebar. Contohnya dalam rumah, mungkin seorang dah vaksin, yang lain belum vaksin. So kena ingat, risiko kepada yang belum vaksin tu masih tinggi lagi. So patuhlah SOP. Janganlah dengan alasan kita dah vaksin, kita tak ikut semua SOP yang telah ditetapkan. Okey. Dan saya nasihatkan juga, ambillah vaksin. Janganlah tolak vaksin. Reason dia, kita tahu vaksin ni berkesan untuk mengurangkan simptom. Okey, untuk menghalang untuk mendapat risiko yang lebih teruk. So, kita dengar nasihat daripada pakar. Kita dengar daripada nasihat pakar apa kepentingan vaksin. So yang mana yang maklumat-maklumat yang kita tak pasti, kita tanya pakar. So itu lagi baik. So kita penuh, kita maksudnya masyarakat kita semua dapat vaksin. Okey, untuk mencapai herd immunity. Itulah. Baik, kita tak nak situasi yang berlaku sebelum ni bila mereka dah mendaftarkan diri untuk contohnya mendapatkan laluan pintas bagi AstraZeneca untuk yang pertama. Tiba-tiba dalam jumlah yang banyak juga yang tidak hadir, yang tak munculkan diri pada hari janji temu. Dan kita mengharapkan yang baru-baru ini berlaku, maknanya bila dah daftarkan diri pada Rabu yang lalu, ramailah nanti yang akan muncul berbanding mereka yang tidak muncul secara tiba-tiba untuk janji temu tersebut. Kenapa pentingnya untuk kita sama-sama mainkan peranan juga sebagai komuniti untuk mendapatkan vaksinasi, malah patuh kepada janji temu yang kita sendiri dah janji kita nak ambil. Tapi bila nak dekat-dekat tu, 24 jam sebelum dapat pula berita-berita yang macam terus dia beralih pendapat dia untuk tidak mengambil vaksinasi tersebut. Dan apa impaknya juga kepada yang lain-lain yang akur dengan temu janji mereka. Okey, bila kerajaan ataupun JKAV telah membuat satu platform, iaitu kepada contohnya kepada penerima vaksin AstraZeneca, ramai yang berminat. Okey, kita telah
bila kita dapat peluang, kita jangan ingat ada orang yang tak dapat peluang tu. Okey, untuk semasa slot tersebut. Okey, bila kita tak datang, tak hadir, okey, kita telah membazir slot tu kepada orang lain. Orang yang dah memang berminat dengan tu. Okey, apa kesan dia? Jumlah yang kita target contohnya, mungkin kita target semua orang datang. So, bila 20% tak datang. So, dia akan mengurangkan jumlah orang yang divaksin setiap hari. Okey. So, sebab tu, dan kita kena cari pengganti untuk mengelakkan pembaziran. Okey. So, dalam masa itu, orang-orang yang sepatutnya, you perlukan vaksin tu. Dan orang yang tak datang tu, dia membazir ke slot. Membazir slot. Orang yang dah ada, orang yang nak lagi. So, orang yang dah marah-marah lagi, kenapa tak dapat slot. Okey? Tapi lepas tu, you dah dapat slot, you marah. You tak datang pula. So, orang akan rasa lagi marah sebab dah saya tak dapat slot, ada orang tak datang pula. So, sebaiknya memang datanglah ke slot-slot yang telah diterima. Kalau tak pasti, contohnya ada kekangan, contohnya adalah kontak rapat contohnya. Maklumkan kepada kepada JKAV. So dia ada caranya. Dia boleh memberi bantuan kepada mereka. Kerana itu kita perlu kemaskini aplikasi MySejahtera kita. Dan itu kalau sekiranya anda mendaftari untuk tanggungan anda, maknanya anda memainkan peranan juga untuk memastikan dan memeriksa update setiap hari. Manalah tahu keluarga anda itu terbabit juga sebahagian daripada kontak rapat dan mempunyai kes di tempatnya. Jadi itu antara sebab-sebab kenapa anda tak boleh pergi untuk mendapatkan vaksinasi pada hari yang telah ditentukan. Bukannya sebab-sebab lain tiba-tiba pula kata macam tak yakinlah dan sebagainya, kerana anda akan menyusahkan yang lain-lain juga yang memang teruja sangat nak dapatkan vaksinasi ini. Tak yakin satu, yang was-was pun satu, yang anti vaksin pun satu lagi. Tapi apa yang menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat ialah mereka ingin memilih vaksin yang berkualiti. Ada yang menggelarkan, saya nak Pfizer, saya tak nak yang ini. Ini satu perbandingan yang tidak relevan kita boleh lihat sekarang ini, kerana kita tahu semua vaksin yang kita bekalkan ataupun kerajaan Malaysia telah pun tempah memang berkesan untuk menghalang COVID-19. Tapi itulah pemikiran masyarakat pada waktu ini yang seperti itu. Bagaimana pandangan teori doktor? Itu sendiri, mereka lagi pakar. Okey, silakan doktor. Okey. Ada reason setiap satu vaksin tu kadang-kadang telah ditetapkan kepada orang-orang tertentu. Contohnya Pfizer kepada golongan tua, orang tua, golongan yang ada masalah perubatan. Dan sebenarnya kemasukan semua vaksin ke dalam di negara kita, JKAV telah membuat research, telah memastikan kenapa dia tetapkan vaksin-vaksin tertentu ini kepada golongan-golongan tertentu. Okey, dan juga kepada semua vaksin itu semua berkesan. Okey. So ambillah vaksin, janganlah ragu-ragu, yang dah ada slot tu datang hadir pada tepat pada masa dan rancanglah perjalanan. Dan kalau ada kekangan kekangan kepada sebabkan kontak rapat, kerana ada masalah yang lain sebabkan kerana kesihatan, maklumkan. Okey, so sekurang-kurangnya JKAV bersedia untuk mungkin mencari pengganti atau membuat slot baru kepada mereka. Ya, kerana setengah vaksin dia ada mempunyai kata istilahnya satu berbuli ada 6 kan. Maknanya kalau ada satu yang tak datang, mereka kena cepat-cepat cari ganti yang lain sebab tak boleh simpan disebabkan suhu yang penting untuk memastikan penyimpanan vaksin tu sentiasa sesuai untuk diambil. Kalau tidak, tapi seperti yang dinyatakanlah, maknanya tidak akan ada berlaku pembaziran sebab ada second line yang menanti. Cuma memainkan peranan penting bagi kita semua rakyat Malaysia, kalau dah ada janji temu, tak boleh pergi. Tolong maklum lebih awal. Itu yang paling utama sekali. Memainkan peranan anda sebagai komuniti. Dan di hari ini, kita masih menang pastinya. Bagaimana untuk komuniti memainkan peranan dalam memutuskan rantai COVID-19 ini sebagai pesanan, saranan dan juga kesimpulan. Silakan. Kepada semua rakyat Malaysia, kita sentiasa kena berdisiplin. Disiplin ni dia kena kita tanamkan dalam diri kita untuk pastikan kita, keluarga kita dan masyarakat kita tidak dijangkiti oleh COVID-19. Pematuhan SOP dan disiplin ini penting untuk pastikan kita membendung penularan COVID-19. Dengan new variant VOC ni yang ganas, dengan kekangan kepada katil-katil ward di hospital, kita kena ingat apa saja cara supaya kita boleh patuh dan elakkan untuk kita daripada dijangkiti oleh COVID-19.
penjarakan fizikal, pemakaian mask, pematuhan SOP di tempat-tempat yang sesak. Okey, kalau boleh jangan keluar. Okey, jangan keluar jika tiada keperluan. Patuhlah SOP. Itu yang memang selalu kami tekankan. Setiap satu tempat tu mesti ada SOP telah ditetapkan. Kepada setiap sektor semua ada pematuhan SOP ditetapkan dan patuhlah. Okey. So dia membantu kita sendiri. Okey. So sebab jika kalau kita kehilangan nyawa tu contohnya kepada ketua ahli keluarga. Bayangkan apa komplikasi dia. Okey, kepada keluarga tersebut. Okey. Kehilangan sesiapa saja dalam ahli keluarga itu memang sangat berat kepada semua orang. So silalah patuh SOP, disiplinlah. Wahai orang rakyat Malaysia. Okey, baik. Jadi itu pesanan daripada Dr. Haswani Abdul Halim, Pegawai Perubatan, Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita menjalankan peranan kita sebagai komuniti yang bertanggungjawab dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Ingat, kalau anda curi-curi, akhirnya akan terdedah jua kalau sekiranya dalam kalangan anda itu ada kes-kes yang positif. Okey, tidak akan selamanya rasa itu tersimpan dalam diri anda sendiri. Okey, jadi kita mesti menang. Okey, itu perjuangan kita sekarang ini, sama-samalah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai peranan komuniti yang bertanggungjawab. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini.